Hari ini aku nak ceritakan 5 mitos yang nenek moyang kita zaman dulu ajar kita kan. Yang kita dengar nenek moyang dia pesan, sama ada benda betul ke atau tidak. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi kita dalam studio Amal Medik yang akan membincangkan ilmu tentang medik, cerita karut-marut, cerita kelakar dan macam-macam. Okay, so hari ini guys aku nak cerita kat korang 10 mitos. Okay, aku nak cerita korang 10 mitos. Wait a minute. Hari ini aku nak ceritakan 5 mitos Aku nak ceritakan 5 mitos yang mak bapak kita ataupun atuk nenek moyang kita, Melayu kita dulu yang ajar kita sejak dari kecil lagi. Okey? Okey, mitos pertama. Mandi malam-malam nanti peparu masuk air, peparu berair. Ini suruh mak bapak korang suruh cakap kan guys. Okay, so kalau kita mandi malam, mak bapak kata kita, jangan mandi malam, nanti sekarang peparu berair. Okey, betul tak betul? Benda ni tak betul guys. Okey, dia memang dah ada banyak bukti dah. Okey, so selalunya peparu berair ni orang panggil dia sebagai pleural effusion, di mana satu selaput peparu kita ni dia ada air kan. Benda ni pleural effusion ni orang kata selalu berlaku disebabkan pneumonia, kanser, macam-macam lah sebab dia. Okey, so kalau kita mandi malam, okey, so dia takkan, air tu takkan masuk ke paru kita kan, tak logik. Kan kulit kita pun dia tak adalah serap sampai masuk darah. Kalau air ada kat situ. So benda tu adalah satu mitos yang terancang, dia tidak betul. Okey, so jangan mandi malas. Jangan malas mandi. Okey, so mandilah selalu. Mitos kedua, pernah dengar tak guys, kalau kita pergi ke camp motivasi. Kalau kita pergi ke camp motivasi, orang cakap kita hanya menggunakan 10% je daripada otak kita kan. So diorang potong kepala otak kita, diorang tengok jadi 10% je guna, 90% tu yang tak guna. Betul ke benda tu? Macam kelakar kan guys. Okey, tapi betulkah benda itu? Dia ternyata tipu dan bohong kawan-kawan guys. Okey, sebab apa? Benda ni sudah lama dibincangkan sejak tahun 1907 lagi. Diorang dah cakap bahawa kita sebenarnya menggunakan 10% je dari otak kita. Ni tahun 1907, tapi melalui teknologi medical, perubatan yang makin moden, PET scan, CT scan telah membuktikan bahawa benda itu tidak betul. Kerana diorang dah ada buat macam-macam kan, scan ke otak dan terbukti yang semua tempat kat otak kita sebenarnya tengah digunakan. Kita sebenarnya tengah digunakan. Kan, kalau ada certain part yang tak digunakan kan, contoh kita akan jadi stroke lah, macam stroke kan, sebab tempat tu mati, tak boleh buat apa-apa. So nanti separuh badan kita akan ada sebahagian badan kita tak dapat berfungsi dengan baik. So kenyataan itu sebenarnya kurang tepat. Okey, yang lebih tepat adalah keupayaan otak kita lah. Dia hanya 10% keupayaan mental atau pemikiran kita. Kita tak gunakan habis. Dia bukan 10% otak kita tidak digunakan. Dia lebih kepada 10% keupayaan minda kita tidak digunakan sebab malas. Itu yang sebetulnya guys. Yang ketiga, betulkah selepas kita pergi gym, sel-sel lemak kita kan terus tukar jadi sel otak, terus jadi macam Arnold Schwarzenegger? Benda ni pun salah guys. Teori dia tak tepat. Yang paling betul adalah sel ni kan, kalau sel lemak ni orang panggil dia lipocytes kan. Kalau kita jadi muscle, myocytes, dia takkan convert macam tu. Dia tak betul. Okey, dia yang paling betulnya bila kita pergi gym, lipocyte tu akan kurang ataupun menipis. Kan, sel lemak tu menipis, sama-sama sel myocyte kita mengembang, sel muscle kita mengembang. So dia seolah-olah sel lemak tu convert jadi sel muscle lah. Tapi sebenarnya dia salah. Dia bukan convert. Dia actually dia kurang, lemak kurang, muscle bertambah. Okey, itu salah satu mitos yang kita dengar selalu orang pergi gym kan. Dia kata nanti kau punya lemak tukar jadi muscle, orang kata macam tu. Okey, so bukan tukar lah, dia digantikan. Alright. Mitos keempat, makan gula-gula jadi hyperaktif kan. Kalau kita pergi mana-mana tempat parti, orang kata kau jangan bagi anak-anak kau makan gula-gula, nanti sekarang jadi hyperaktif, tak tidur diam.
Benda ni pun sebenarnya tak tepat guys. Diorang dah banyak buat kajian, korang boleh google kajian, okay? So dia kata dia sebab benda ni bukan zaman kita, bukan nenek moyang Melayu saja. Orang putih pun kata benda yang sama lah. Maksudnya kalau makan gula, diorang pun ingat hyperactive. Sebenarnya dia berbeza. Dia sebenarnya tak direct pun. Masa kita makan gula terus jadi hyperactive. Cuma berbezanya apabila orang perasan, kalau kita buat parti banyak makanan manis, aiskrim, coklat, gula-gula. So apabila kat parti, budak jadi liar lah kan. Ada kawan-kawan, ada belon. So dia ingat makan gula jadi hyperactive. Sebenarnya ia adalah mitos lah. Benda tu tak tepat. And terbukti memang tak tepat lah. Okay, mitos yang terakhir guys. Mitos nombor 5. Makan lobak merah nanti mata akan hilangkan mata rabun. Makan lobak merah akan menghilangkan mata rabun anda. Betul ke guys? Okay. So kan kita selalu kata makan lobak merah, makan carrot susu untuk mata kita hilang rabunnya kan. So benda ni semua salah guys. Okay. So benda ni sebenarnya fakta ni sebenarnya telah dicipta. Bukan fakta lah. Mitos ni bukan orang Melayu cipta. Adalah mitos yang dicipta oleh, dia adalah salah satu propaganda British. Propaganda British ketika zaman perang dunia kedua dulu. So ketika itu British baru jumpa sistem radar. Radar ni dia boleh nampak, maksudnya menggunakan radar kau boleh attack pesawat atau tempat orang lain ketika malam. Sebab dia radar kan, dia tak nampak pun boleh. So apabila Jepun, masa tu diorang tengah seberangan Jepun. So apabila Jepun punya tentera ni terkejut, kenapa diorang ni malam-malam boleh tembak tepat. Dia punya pesawat semua boleh tembak tepat. Kemudian British cakap pada diorang, sebenarnya kita banyak minum vitamin A. Dia kata kita banyak minum lobak. Dia kata kita orang punya pesawat ni semuanya minum air carrot susu. Air carrot tu dia orang boleh tembak. Tapi itu sebenarnya propaganda guys. Semua orang tahu. Actually dia orang bukannya sebabkan nama lobak tu, tetapi disebabkan oleh pesawat dia orang develop satu teknologi radar orang panggil. So dia orang boleh detect. Okay, so vitamin A betul elok untuk mata kan lobak, tapi dia tidak dapat menghilangkan rabun jauh anda kan. Dia boleh membantu hidupkan sel mata, ada perbaiki sel mata lah, tapi dia tak dapat hilangkan rabun. Minumlah 1 liter ke 20 liter ke air lobak sama je. Kebanyakan sama je. Okay guys, itu saja 5 mitos yang selalu kita dengar, yang kita tahu semua betul ke tidak. So hari ini kita telah kupas. Sekian guys. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.